Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Julai 2020 bersama saya, Syazwana Amir. Ketua Menteri Sabah Muhammad Shafie Apdal mengumumkan yang di-Pertua Negeri Sabah Johar Mahiruddin berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Jadi saya sedar daripada awal pun saya mempunyai SD 45, tebal SD saya. Tapi ada yang tidak kuat iman, terbeli, dijanji jawatan. Ya, jadi ada yang menyatakan bahawa kita ini ada satu orang YB itu menyatakan bagus kraft tangan orang Sabah ini. Jadi kita ini menjadi kraft tangan sudah. Handicraft yang mudah dibeli, yang mudah dijual. Jadi oleh kerana keadaan itu, saya yakin orang Sabah ada maruah. Kita rakyat Sabah kita Terdahulu, Shafie yang juga Presiden Warisan menghadap Johar di Istana Negeri Sabah pagi ini hanya beberapa jam selepas bekas Ketua Menteri Musa Aman mendakwa memiliki sokongan majoriti adun untuk membentuk kerajaan negeri. Dalam pada itu, Shafie mengatakan beliau masih merupakan penjaga pentadbiran negeri dalam tempoh 60 hari iaitu tempoh pilihan raya baru perlu diadakan. Sementara itu, rombongan Musa Aman dihalang masuk ke Istana Negeri melalui pintu utama kira-kira jam 3.50 petang tadi. Ini berlaku di tengah-tengah rancangan oleh Adun Sungai Sibuga itu untuk meyakinkan Tuan Yang di-Pertua Negeri agar tidak membubarkan Dewan. Terdahulu, bekas Ketua Menteri Sabah itu menegaskan mempunyai sokongan majoriti iaitu sokongan 33 daripada 65 adun Sabah dan layak dilantik menjadi Ketua Menteri menggantikan Shafie Apdal. Musa juga berkata yang di-Pertua Negeri Johar Mahiruddin mempunyai tanggungjawab untuk mempertimbangkan sama ada beliau mempunyai majoriti atau tidak. Justru, kata Musa, pihaknya akan meminta peguam meneliti perkara itu dan kemungkinan membuat rayuan kepada Yang di-Pertua Negeri. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengumumkan parti tidak akan menyertai Perikatan Nasional secara rasmi. UMNO sebaliknya akan terus memperkasakan muafakat nasional bersama-sama dengan PAS dan parti komponen BN yang lain. Sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional hanya berlandaskan kepada sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO dan BN serta sokongan adun-adun dalam pembentukan kerajaan pusat dan di beberapa buah negeri. Pengumuman Zahid hari ini sekaligus menutup ramalan sebelum ini bahawa PN yang kini diketuai oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan didaftarkan sebagai gabungan politik yang rasmi sebelum menghadapi PRU ke-15. Ketika ditanya apakah keputusan tidak menyertai PN secara rasmi merupakan langkah awal menghadapi PRU ke-15, Zahid membalas ia lebih kepada langkah yang diambil selepas mengambil pertimbangan semasak-masaknya. Sementara itu, dalam sidang media sama, Zahid juga mengesahkan bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah menyatakan hasrat parti itu untuk menyertai muafakat nasional. Keputusan itu dikatakan dicapai hasil daripada pertemuan semalam membabitkan anggota Parlimen UMNO dan PAS dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin susulan keputusan mahkamah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Difahamkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa lalu menimbulkan rasa jengkel di kalangan akar umbi UMNO. Ini diikuti dengan seruan agar UMNO mempertimbangkan semula kerjasama dengan Bersatu di bawah PN. Tidak lama selepas keputusan mahkamah itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi juga membuat kenyataan menyatakan bahawa UMNO akan membuat keputusan politik besar sebagai respons terhadap keputusan tersebut. Bagaimanapun menurut sumber, langkah Bersatu bergabung dengan Muafakat Nasional tidak akan mempengaruhi kedudukan PN sebagai sebuah gabungan politik yang longgar. Hanya rakyat yang akan mampu menewaskan rampasan kuasa jahat terhadap kerajaan Sabah.
kata Majlis Presiden PH dalam satu kenyataan. Kenyataan itu ditandatangani Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng. Dalam kenyataan itu, PH menyuarakan sokongan penuh terhadap Presiden Warisan Shafie Apdal dalam menentang apa yang disifatkan sebagai cubaan jahat, tidak demokratik dan tidak bermoral untuk menjatuhkan kerajaan negeri. PH juga mendakwa rampasan kuasa yang cuba dilakukan oleh Musa Aman, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin turut menawarkan wang RM32 juta bersekali dengan tawaran jawatan timbalan Ketua Menteri. Sementara itu, DAP dan PKR telah memecat dua ahli Dewan Undangan Negeri dari kedua-dua parti itu berikutan krisis politik di Sabah. Adun Tanjung Aru dari DAP, Roni Loh E. Eng dan Adun Inanam dari PKR, Kenny Chua Tek Ho telah dipecat dari parti masing-masing kerana menyatakan sokongan kepada Musa Aman. Kementerian Kesihatan mengumumkan 8 lagi kes baru, ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,964 kes. Daripada 8 kes baru, 3 kes penularan tempatan dikesan di Sabah. Ingin dimaklumkan daripada 8 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, iaitu melibatkan 2 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara. 3 kes import tersebut adalah dari negara yang pertama, 1 kes daripada Kazakhstan, 1 kes daripada Filipina dan 1 kes pendatang tanpa izin ditahan dan disaring sebelum ditempatkan di depo tahanan imigresen Kuas Langkawi. Sementara itu, Dr. Nur Hisham mengumumkan 5 lagi pesakit disahkan sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 8,617 kes. Tiada kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian kekal 124 kes. Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 1 lagi kluster ditamatkan, iaitu kluster Bukit Bintang yang mencatatkan 11 kes positif tanpa melibatkan sebarang kes kematian. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat, jumpa lagi dan salam Aidil Adha daripada kami.